tak ada kira kerja apa-apa. Jangan duk kata turut Saudi, jangan. Tak kena turut Saudi, turut Arafah. Awak dah turut Arafah. Siapa kerja di Arafah, kita nak turut dia. Sebab ni kesatuan. Maklumat terkini ini membuat kita semakin yakin mana satu dari pendapat itu yang lebih kuat. Kita jangan berkelahi hanya karena perbezaan. Orang yang mengatakan puasa Arafah hari Jumaat sempena Arafah di sana pun boleh juga, ada dalil juga. Yang mengatakan hari Sabtu mengikut perhitungan kita di sini 9 Zulhijjah pun ada dalil juga. Coba ini berita terkini yang Ustaz dapat dari Madinah melalui kawan-kawan di UIA. Ustaz Firanda yang pernah datang ke sini, asal Indonesia, sedang buat PhD di Madinah University, mendapat kepercayaan dari kerajaan Arab Saudi untuk mengajar dalam Masjid Nabawi. Maknanya orang yang ada tahap ilmu tinggi Arab Saudi tak akan letak sembarang orang untuk mengajar dalam Masjid Nabawi. Waktu Ustaz student dulu pernah jugalah mengajar dalam Masjid Nabawi, Masjid Mekah, sempena musim haji saja, untuk memberi pencerahan kepada orang yang boleh berbahasa Melayu. Okey, apa kata kesimpulannya Ustaz Firanda? Pertama, peranan puasa Arafah. Peranan puasa Arafah. Ternyata di dalam hadis ada 3. Ternyata di dalam hadis puasa Arafah ada 3 makna. Tidak hanya disandarkan kepada Arafah saja, seperti puasa Tis'ah, Tasu'ah, pada hari yang ke-9. Kesimpulannya, penyandaran kepada Arafah adalah kemuliaan sahaja, tidak karena sebab tempat. Puasa Arafah tetap 9 Zulhijjah walaupun berbeza dengan Mekah. Boleh faham tak? Dalam kaedah bahasa Arab ada yang dipanggil dengan idafah litashrif. Idafah litashrif, sebagai contoh, Abdullah, idafah itu maknanya sandaran. Abdun, apa makna abdun? Hamba, disandarkan pada Allah. Abdullah, betul tak? Mengandung makna sandaran kemuliaan. Betul tak? Masjid dipanggil rumah Allah. Betul tak? Al-Quran dipanggil kitab Allah. Penyandaran itu, betul tak? Nabi Muhammad disandarkan Rasulullah, utusan Allah. Sandaran itu namanya litashrif, iaitu kemuliaan. Puasa Arafah peranannya hanya kemuliaan. Puasa itu puasa yang mulia, bukan disandarkan tempat dan saat itu orang sedang wukuf di Arafah, bukan. Oleh sebab itu, bagi kita perlu terikat pada tarikh 9 itu, bukan orang wukuf tak wukuf, bukan. Nanti akan lebih clear lagi yang kedua. Apa dia yang kedua? Boleh faham yang pertama tadi? Okey. Yang kedua, puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun 2 Hijrah. Ibadah salat kan sebelum Nabi hijrah. Sempena Isra' Mi'raj, betul tak? Setahun sebelum hijrah. Dan setelah sampai di Madinah, tahun kedua baru ada puasa. Puasa itu pada tahun kedua hijrah, setelah 2 tahun Nabi berhijrah. Puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun kedua. Sedangkan wukuf di Arafah atau haji disyariatkan pada tahun yang ke-6 menurut jumhurul ulama. Tahun ke-6. Dan ada pula menurut Imam Ibn Qayyim tahun 9 sebelum Nabi wafat.
jauh sebelum hajinya sahabat 9 dan 10 Hijrah. Okey, poin yang ketiga lagi menarik. Apa dia? Pada masa Nabi, beliau di Madinah berpuasa tarikh 9 Zulhijjah. Betul tak? Pada masa Nabi, beliau di Madinah, beliau kan di Madinah bukan Mekah. Puasa Arafah pada berapa Zulhijjah? Karena tidak ada riwayat utusan yang dikirim beliau untuk memantau hilal di Mekah, untuk memahami atau mengetahui orang sedang ukuf ke tak ada ukuf ke, tak ada riwayat itu. Sebab jarak antara Mekah Madinah 500 km, kecepatan unta 15 km per jam jalannya, 15, yang kalau dibandingkan dengan kereta hari ini 40 per jam, 40 km per jam, 500 km perjalanan, yang memerlukan masa kalau tidak 9-10 hari baru sampai ke Mekah. Bila masa Nabi mengetahui di situ ada Arafah? Bila Nabi di Madinah tahu di sana orang sedang wukuf? Ada handphone ke? Tak ada. Betul tak? Boleh fikir? Okey. Sehingga sangat jelas beliau berpuasa Arafah pada 9 Zulhijjah tanpa berlebih-lebihan untuk mengutus seorang utusan demi mengetahui bila kondisi Mekah sedang Arafah. Oleh sebab itu kita tahu hari ini karena ada handphone saja. Kita sepatutnya lebih terikat dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan 9 Zulhijjah Saturday, bukan Friday. Boleh faham? Ustaz lebih cenderung pada pandangan ini. Dan pandangan inilah pandangan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, Syekh Fauzan Al-Fauzan, daripada ulama-ulama besar Arab Saudi.